أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الفلاح حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين قال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما أما بعد فأوصيكم وإياي بتقوى الله فقد قال الله سبحانه وتعالى اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sidang Jumat yang dirahmati Allah sekalian,
Allah Subhanahu wa taala berfirman, wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Maksudnya, dan berjuanglah dengan harta dan diri kamu pada jalan Allah, kerana demikian itu lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahui. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman lagi, mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sunbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un 'alim. Alladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah thumma la yutbi'una ma anfaqu mannan wala adha lahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Suratul Baqarah ayat 261 hingga 262. Maksudnya, dibandingkan mereka yang membelanjakan harta mereka pada jalan Allah seperti sebiji benih yang menumbuhkan 7 pokok, dan pada setiap pokok itu ada 100 biji, dan Allah menggandakan kepada siapa yang ia kehendak. Allah sangat luas pengetahuannya. Mereka yang membelanjakan harta mereka pada jalan Allah, mereka tidak mengeringi apa yang mereka belanjakan itu dengan perkataan membangkit-bangkitkan, dan tidak pula menyinggung dan menyakiti pihak yang diberi. Mereka beroleh pahala di sisi Tuhan mereka, dan tidak ada kebimbangan terhadap mereka, dan mereka tidak berduka cita. Ayat tersebut menyatakan bahawa menyatakan kelebihan membelanjakan harta benda atau bersedekah pada jalan Allah, kerana amalan tersebut sangat banyak pahala dan kelebihan. Umar radhiyallahu anhu berkata, "Zukirali annal a'mala tubaha fataqulu as-sadaqatu ana afdalukum." Rawahul Hakim. Maksudnya, Umar radhiyallahu anhu berkata, disebut kepada aku bahawa amalan-amalan bagi anak Adam, yakni amalan yang dilakukan oleh manusia semasa mereka di dunia itu, masing-masing berbangga antara mereka. Maka amalan sedekah berkata, akulah sebagai amalan yang lebih baik di kalangan kamu semua. Oleh kerana amalan sedekah sangat penting, marilah kita cuba melihat kelebihan sedekah. Antara kelebihannya ialah: 1. Sedekah boleh memandam kemurkaan Allah. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna sadaqatas sirra tutfi'u ghadabar rabbi tabaraka wa ta'ala. 2. Sedekah boleh menjaga daripada api neraka. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fattakun nar walau bisyikki tamratin. 3. Sedekah boleh menghapuskan kesalahan. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, was-sadaqatu tudfi'ul khati'ata kama tudfi'ul ma'un nar. 4. Orang yang bersedekah akan berada di bawah bayangan sedekahnya pada hari kiamat. Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, kullu imri'in fi dhilli sadaqatihi hatta yaqdi bainan nas. Sab'atun yuzilluhumullah yawma la dhilla illa dhilluh. Rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfa'aha
hatta la ta'lamu shimaluhu ma tunfiqu yaminuh. As-Sahihain. 5. Sedekah boleh mengubati penyakit-penyakit. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Dawau mardakum bis sadaqah." Ibnul Mubarak menceritakan bahawa ada seorang bertanya kepadanya berkenaan lututnya bernanah semenjak 7 tahun, serta telah mengubatinya dengan berbagai-bagai cara. Ibnul Mubarak memberi nasihat kepada seorang tersebut dengan katanya, "Idhhab fahfar bi'ran fi makanin hajatin ilal ma' fa inni arju an yanba'a hunaka 'ainun wa yamsiku 'anka ad-dam fa fa'ala ar-rajulu fabara'a." Maksudnya, pergilah kamu dan galilah sebuah telaga air pada suatu tempat yang berhajat kepada air. Sesungguhnya aku berharap mudah-mudahan akan mengalir di sana sebuah mata air dan darah engkau akan berhenti. Maka seorang lelaki itu pun berbuat demikian, maka penyakitnya itu pun sembuh. Sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di sana terdapat beberapa adab atau cara bersedekah supaya sedekah kita itu mendapat ganjaran atau balasan pahala yang banyak. Antaranya ialah 1. Bersedekah secara sembunyi. Allah berfirman, "In tubdus sadaqati fa ni'mahi wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara fa huwa khairul lakum wa yukaffiru ankum min sayyi'atikum wallahu bima ta'maluna khabir." 2. Bersedekah di waktu sehat dan kuat. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ayyus sadaqatu afdal an tasaddaqa wa anta sahihun syahihun takhshal faqra wa ta'mulul ghina." Maksudnya, manakah sedekah yang lebih afdal? Nabi menjawab bahawa engkau bersedekah di waktu engkau sehat, engkau dalam keadaan sangat berhajat, dalam keadaan takut fakir dan mengharapkan supaya kaya. 3. Bersedekah di waktu kita ada sedikit dan sangat berhajat kepada perkara tersebut, seperti hadis yang telah tersebut. 4. Sedekah jariah, yaitu sedekah yang bersifat kekal dan berterusan, maka pahalanya juga akan berterusan. Sidang Jumat yang dirahmati Allah sekalian, oleh kerana sedekah jariah pahalanya berterusan, maka marilah kita sama-sama mengetahui manakah jenis-jenis sedekah jariah yang boleh mengekalkan pahalanya secara berterusan. Antara sedekah jariah adalah seperti berikut. Alif, memberi minum atau menggali telaga. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Afdalus sadaqah saqyul ma'." Maksudnya, sedekah yang paling baik itu ialah memberi minum. Ba, memberi makanan. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lamma su'ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyul islamu khair?" Qala tut'imu at-ta'am wa taqra'u as-salam ala man ta'rifu wa man lam ta'rif. Muttafaqun alaih. Maksudnya, tatkala ditanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, manakah yang baik dalam Islam? Nabi menjawab, memberi makanan, memberi salam kepada mereka yang kamu kenal dan yang kamu tidak kenal. Jim, membina masjid. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man bana masjidan yanbaghi bihi wajh Allah, banallahu lahu mislahu fil jannah." Rawahul Bukhari. Maksudnya, sesiapa yang membina sebuah masjid kerana menuntut keredaan Allah Subhanahu wa taala, Allah akan membina untuknya sebuah yang sama dengannya di dalam surga. Dan
berbelanja dalam menyebarkan ilmu pengetahuan. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna mimma yulhiqul mu'min min amalihi wa hasanatihi ba'da mautih, ilman 'allamahu wa nasyarah, aw waladan salihan tarakah, aw mashafan warithah, aw masjidan banah, aw baitan libnis sabi banah, dan akhrajaha min malihi fi sihhatihi wa hayatihi tulhiquhu ba'da mautih." Maksudnya, sesungguhnya antara perkara yang menyertai seorang mukmin daripada amalan dan kebaikannya selepas matinya ialah ilmu yang ia mengajar dan menyebarkannya, atau anak yang soleh ia tinggalnya, atau mushaf yaitu Al-Quran yang ia tinggal sebagai pesaka, atau masjid yang ia bina, atau rumah untuk orang musafir yang ia bina, atau sungai yang ia menggalinya, atau sedekah yang ia keluarkannya daripada hartanya di waktu ia sehat dan di waktu hidupnya. Itulah yang akan menyertainya selepas matinya. Sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dengan yang demikian, marilah sama-sama kita merebut peluang yang masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini untuk menyediakan perkara yang berguna untuk kehidupan kita di hari akhirat daripada amalan-amalan jariah. Semoga Allah menyelamatkan kita. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faya ayyuhal muslimun, usikum wa iyaya bitaqwallahi azza wa jalla wa ta'atihi la'allakum tuflihun. قال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعفنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أعفنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أعفنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين وفي بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وأقيموا الصلاة. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن